الكرام وأسلم شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صواب Pak Puluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Qadimun bila ibtida'in. Situ. Qadimun bila ibtida'in, daimun bila intiha. Sedia dengan tiada permulaan, berkekalan dengan tiada kesudahan. Inilah dipanggil wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak berhubung dengan ketiadaan. Ya, mana dia ternapi dua adamain. Adam sabik lil wujud, satu lagi adamul lahik lil wujud. Ketiadaan yang mendahului bagi ada sesuatu. Ini tidak berlaku pada Allah Ta'ala. Wal awwalu, Allah Ta'ala yang awal. Dan kewujudan Allah Ta'ala pula tidak diputuskan dengan ketiadaan. Ini dipanggil adamul lahik lil wujud. Sebab itu makna kidam. Ini cara salah ni. Kalau cara khalaf dipanggil kidam, baka. Ya, sama dua-dua ni. Qadimun bila tidak, daim bila intiha. Qadim mana zat muttasif bil qidam. Qadim itu isim, ismun minal asma'illah. Adapun sifat ialah qidam. Qidam itu sifatnya. Qadim itu isim, nama dia. Ya, bila nama dia bertunjuk pada musamma, pada zat. Bila zat ia tasif, dia bersifat. Ya, maka sifat qidam ada sifat bagi Allah Ta'ala. Apa makna qidam? Ibaratun an nafil adamin sabiq lil wujud. Ibarat daripada ternapinya ketiadaan yang mendahului bagi wujud sesuatu perkara. Kewujudan sesuatu perkara, di satu perkara ni wujud dia, zat dia tidak didahului oleh ketiadaan. Mana wujud dia asliyun. Wujud dia adalah asal. Bukan wujud dia maknanya arif baru datang tak. Wujud sekalian makhluk arif dia baru datang. Mana asal dia ada mutlak, tak ada. Kemudian dengan taksis iradat Tuhan, kasih sayang dia, dia pun menjadikan kita, ya, adalah kita menumpang sementara. Bukan lama nak sekejap je. Ya, tu. Sebab tu dinamakan sifat ni sifat salbiyah. Salbi dengan mana insilaf. Ya, salbi dengan mana insilaf, mana ternapi. Kalau menapi mana ada fa'il. Ini mana insilaf, ternapi. Jadi bila kita itlaq kata Allah Ta'ala tu qadimun, mana dengan sendiri kita terus faham ternapinya permulaan bagi wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian baqa dengan mana apa? Ternapi kesudahan. Ya, bila sebut baqa dia mana ibaratun an nafil adamil lahik lil wujud. Ternapinya ketiadaan yang menghubungi bagi wujud Allah Ta'ala. Maka ini dia panggil wujud yang hakiki. Adapun wujud sekalian daripada lain daripada ini panggil wujud majaz, mana sandaran sahaja. Ya, ambil nama je dan. Sebab wujud yang hakiki yang dikendaki dalam tauhid khas. Ilmu tasawuf dia panggil tauhid khas. Ini tauhid am. Tauhid am membina akidah. Tauhid khas membina musyahadah. Ya, syuhud akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat ni dia lazim. Bila qidam ni mesti baqa. Ya, mesti kekal. Sebab kalau tak kekal dia binasa, tak boleh sifat qidam. Sebab wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qad an yastahilul qidamu. Wa kullu ma jaza alaihi al-adam. Tiap-tiap satu benda yang wujud, ya, harus bagi dia menerima ketiadaan. Sama ada ketiadaan di awal atau di akhir. Kalau dia harus terima ketiadaan dia, alaihi qad ay yastahilul qidam, maka mustahil atas dia bersifat dengan qidam. Bila tak bersifat dengan qidam, maka itu bukan wujud yang hakiki.
Dan bila bukan wujud hakiki, dia tidak layak menjawat jawatan ketuhanan. Ya, tak layak. Sebab tu segala yang lain Allah Ta'ala tak layak menjawat jawatan ketuhanan. Sebab apa? Sebab dia tak sifat kidam. Bila tak sifat kidam, lawan dia hudus. Sifat dia hudus, maka Tuhan dia dipanggil hadis, yang baharu. Bila baharu makna apa? Muhtaj ilal fa'il. Dia berhajat. Bila berhajat makna bukan Tuhan. Tuhan As-Samad, tempat dihajati, bukan dia berhajat. Kalau berhajat, batal makna ketuhanan. Dengan ini makna sendirinya terbatal segala dakwaan orang kafir yang mendakwa ketuhanan pada benda yang diukir, dipahat kayu batu. Dengan sini terbatal. Ya, itu makna. Syarah dia, artinya Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala itu tiada didahului oleh ketiadaan. Ya, dia tidak didahului oleh ketiadaan. Berlainan segala makhluk masih Allah. Lain daripada Tuhan, wujud dia mana didahului oleh ketiadaan. Ya, sekalian alam ni dia didahului oleh ketiadaan. Macam mana kita tahu dia didahului oleh ketiadaan? Dengan makna dia baharu. Hudus makna apa? Ma sabaqahul adam walahikahul adam. Ma sabaqahul adam, benda yang didahului oleh ketiadaan dan dia akan berhubung dengan ketiadaan, itu dipanggil hadis. Sifat dia bersifat dengan hudus baru. Ya, jadi benda yang didahului oleh ketiadaan dan dia akan berhubung dengan ketiadaan, maka itu dipanggil baharu. Orang Melayu panggil baharu, Arab panggil hudus. Ya, bukan baharu kita beri baju baru, kereta baru kan. Ini baharu dengan makna apa? Kewujudan dia tadi didahului oleh ketiadaan. Maka Allah Ta'ala tak berlaku di dia tu. Sebab kewujudan di asli, qadim, sedia kala. Itulah ketinggian, kehebatan ya Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Ya, wujud yang hakiki. Dan tiada menghubungi akan dia oleh ketiadaan. Dan Allah Ta'ala tidak akan menghubungi oleh ketiadaan. Mana ketiadaan di Tuhan takkan berlaku. Sebab dia bersifat dengan kidam, sedia. Dan dia juga bersifat dengan baqa. Dalil Quran, huwal awwalu wal akhiru. Allah Ta'ala dua yang awal, mana awal dengan tiada permulaan. Dan yang akhir dengan makna bilantihak. Dengan akhir mana habis semua makhluk, dia kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, habis. Kemudian sembah Nabi SAW. Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Ya Allah, engkaulah awal, tiada maka tiada ada suatu dahulu daripada engkau. Bermakna Allah Ta'ala yang awal, dengan makna tidak ada satu zat lebih dahulu pada dia. Ya, sebab apa? Dia tidak didahului oleh ketiadaan. Ada pun yang lain didahului oleh ketiadaan. Dan engkau juga yang akhir, maka tiada ada suatu kemudian daripada engkau. Ya, bila Tuhan tamatkan semua sekali, ya, besok akhir zaman, tiup sangkakala habis semua sekali. Yang tinggal ialah dia saja. Ya, zat yang Maha Agung, yang bersifat dengan sifat ketuhanannya. Habis, maka perkataan pengarang qadimun bila bertidak, daim bila intihak, ini makna kedua-dua nama Allah Ta'ala, iaitulah huwal awwal huwal akhir. Al awal itu dengan makna kata ayatullah qadim bila bertidak. Kemudian akhir dengan makna daim bila intihak. Kemudian ketahui ilmu bahawasanya telah memasukkan ulama usuluddin, iaitu ahli mutakallimin, akan nama Al-Qadim dalam segala nama Allah SWT. Dan sesungguhnya bukan ia daripada segala nama yang lebih elok. Kerana apa? Makna Qadim itu terdahulu atas lain. Tiada maknanya barang yang tiada mendahului, ya, akan dia oleh ketiadaan.
Ini komen Tuan Pengarang. Tambahan lagi, tiada datang ia pada nama Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Ini komen daripada Tuan Pengarang je lah. Ulama dah bahas panjang tu lah. Dia ada setengah mengatakan tawakuf atas nama Asma' Husna, ada setengah ikut nama bagi sifat fi'li dia. Itu benda-benda sutuhi, khilaf sutuhi, tak ada masalah apa tu. Dan bermula segala nama Allah Ta'ala itu dia panggil tauqifiyah, artinya terhenti, harus memakaikannya pada Ta'ala atas datangnya daripada Al-Quran dan hadis ataupun ijma'. Itulah perkataan yang mukhtar, perkataan yang dipilih. Habis. Kemudian la yafna wala yabid. La yafna yang keenamnya, tiada binasa ia dan tiada punah ia. Syarah dia. Ini mengaku dengan berkekalan adanya Allah Ta'ala dan tiada diterima akal akan binasanya. Kebinasaan fana bagi Tuhan itu benda yang tak diterima oleh akal, benda yang mustahil. Ma la yatasarru fil aqli wujuduhu ay intifa'uhu. Barang yang tak diterima berakal oleh kewujudan benda itu. Itu kebinasaan, ya, benda setengah daripada benda yang mustahil. Bahkan yang lain daripadanya jua yang binasa, yang berkesudahannya, ya, ada kesudahan. Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala mereka yang di atas muka bumi ini, ya, tidak dapat tiada daripada binasa. Jadi kalau Mak Sufi dia bahas pan itu apa tuan? Ismu fa'il. Ya, bila makna hal ahad, tunjukkan hal sekarang. Pada kekat dia binasa qaim. Bila qaim mana apa? Sekarang. Zaid qaim. Mana qiyam tu bila? Sekarang. Itu pada pandangan ulama Sufi yang membahas cara dia, ya. Mana segi hakikat sebab dilagakan dengan wujud Allah Ta'ala. Kalau dipandang saja wujud Tuhan, confirm tenggelam wujud yang lain. Itu kaedah dia tu. Ya. Dipandang aja wujud Allah, tenggelam wujud lain. Kalau dia tak pandang wujud Tuhan, dia berasa dia ada. Tapi bila pandang wujud yang zati dengan wujud yang arid, habis. Ya. Itu baru kata anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al-mukawwin. Selagi kata syuhud kepada mukawwin, selama tu kau nampak diri kau ada. Bila ada, itu yang jadi masalah. Nampak kita mula dia rasa dia lenyap pandangan dia kepada Allah Subhanahu Taala. Ya. Sebab kata la maujud bihaqqin. Bila pergi pada keadaan musyahadah ni kepada Taala, barulah suis segala sifat mazmumah terpadam. Segala sifat mazmumah ulama kira dekat 800 sebenarnya. Ya, yang besar-besar tu yang sebagai maklumlah, ya. Takabur, ujub, riya, sum'ah, takabur, hubbud dunia, hubbul mal, dan banyak lagi pecahan-pecahan ni. Semua itu tidak akan terhapus melainkan bila qalbi insan terus menghadap ke hadrat Tuhan. Ya, itu keadaan. Famadamal abdu lam tusyahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Itu keadaan dia ni. Famadamal abdu lam tusyahid awsaf rabbih al-azimah. Selama mana qalbi, ruh insan tu tidak menghadap syuhud akan Allah Ta'ala, selama itu tidak mungkin dia boleh melenyapkan sifat kekecian yang pada diri secara total. Dia tak lepas. Sebab bila dia tajalli, dia keadaan sufi terbuka dia dengan Tuhan, lenyap yang lain. Itu keadaan dia, confirm dia akan lenyap. Ya, bila tak terbuka, dia masih nampak dia lagi. Sebab tu wujud kita dipanggil, itulah hijab paling besar, ru'yatun nafs, ya, memandang akan diri itu. Dan berkekalan muka Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan limpah kurnia yang sempurna. Kekallah wajah. Mohon wajah ni azat. Kalau ulama salaf dia serah teruslah. Wajah bukan wajah macam kita kan. Al-imanu bihi wajib, as-su'alan bid'ah wa kaifiyatu majhulah. Kata Imam Malik, bila timbul ayat-ayat mutasyabih wa kullu nasin awhama tashbihah, tiap-tiap nas yang datang tasyabuh macam serupa makhluk, warum tanzin warum tanzin tanziha, ya, fawid warum tanziha, sama ada serah kepada Tuhan. Itu salaf, itu aslam, lebih selamat.
Kalau khalaf dipanggil apa? A'lam, lebih mengetahui. Tu dalam ayat kita bacakan di wakaf tu pun timbul mazhab dan ni la ya'lamu ta'wilahu illallah, satu qiraat di wakaf, satu qiraat di wasal, la ya'lamu ta'wilahu illallahu rawarasihina fil ilm, ya, tak mengetahui akan ayat mutasyabihat melainkan orang yang mengetahui yang rasih Allah Ta'ala dan orang yang rasih yang dalam ilmu dia. Maka ini maknanya kita pakai ulama khalaf. Kalau salaf dia berhenti itu, melainkan Tuhan, serah pada Tuhan terus, ya. Kalau kita salah khalaf ditakwil wajhu bi mana zat, kekal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita pun kalau wajah ni pun kita sama kita pun tak sama kan ni. Wajah muka kita dengan muka pintu sama kan. Muka kita dengan muka pintu tak sama dah. Apa lagi nak banding dengan Tuhan kan. Ya, kaki tangan kita ya dengan kaki tangan kerajaan sama tak? Tu tak sama dah. Apatah lagi nak banding dengan Tuhan, jauh lagi lah antara qadim dengan mudas kan. Sudah terdahulu bahawasanya muka, mana wajah Allah Aizat Allah Ta'ala tu tiada menyerupai mana muka yang baru, ya, bahkan muka yang layak dengan kebesarannya. Mana wajah allazi yaliku bihi, yang layak macam mana serah ke Tuhan. Dasar dia laisa kamitsli syai'. Habis tutup kat situ. Dan tiada binasa dan tiada punah dan berhampiran maknanya. Menghimpunkan musannif tuan pengarang akan kedua ni pada sebutan kerana apa? Menguatkan. Dan ini perkataan menetapkan dan menguatkan perkataan itulah daim bilantihak. Itu dia bahkan daim, sini pula la yafna anu litakuyah, dia nak kuatkan lagi lah. Kemudian wala yakunu illa ma yurid. Yang ketujuh, terjemah dia, dan tiada ada melainkan barang yang menghendaki ia akan dia. Syarah dia, bermula ini perkataan menolak akan perkataan Qadariyah dan Mu'tazilah. Maka bahawasanya Qadariyah dan Mu'tazilah ni, mereka ini menyangka bahawa Allah Ta'ala berkehendak ia akan iman daripada sekalian manusia, ya, dan kafir itu berkehendak ia kepada kufur. Dan bermula perkataan mereka ini dusta dan batil kerana menyalahi akan Al-Quran dan hadis dan dalil akal, ya. Allah Ta'ala kena bahawa orang kafir itu iman, tapi orang kafir nak jadi kafir, jadi ada kafir. Maka kena orang kafir dengan Tuhan, kena dia lagi kuat. Ya, itu silap terang. Pendapat Mu'tazilah dan Jabariyah ini tak betul. Dan dinamakan akan mereka ini dengan Qadariyah kerana ingkar mereka itu akan qadar. Ya. Demikian juga dinamakan dia Qadariyah akan Jabariyah, ya, akan Jabariyah yang berhujah dengan qadar. Ya. Ada juga golongan ni dia panggil golongan Jabariyah, ijbar. Mana dia golongan tetapi menamakan puak yang pertama itu lebih masyhur dengan nama Qadariyah. Setengah mengiktikadkan bahawasanya dinamakan qadar dengan makna apa? Dia mengiktikadkan bahawasanya kudrah, kekuasaan yang Tuhan beri dekat kita, ya, kemudian lepas tu kita handle sendiri, ya. Semua setengah ulama tak hukumkan kafir sebab dia mengkaitkan lagi, ya, maknanya perbuatan kita ni Tuhan menjadikan untuk kita, kemudian kita handle sendiri. Itu yang tak apa sedap bunyi itu. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak. Allah Ta'ala jadikan di insan tu ada usaha dan ikhtiar. Sebab tu tak boleh kita nafi usaha ikhtiar. Sebab benda tu dijadikan, bila jadikan benda tu ada. Cuma usaha ikhtiar tidak memberi kesan. Itu je beza dia. Ya, kalau iktikad usaha ikhtiar memberi kesan, ambillah kufur. Sebab sudah melakukan tasyrik, penyungutuan terhadap Allah Ta'ala. Jadi pertama pendapat ini ditolak di antara hadis, ya, ayat Quran bahawa masya-Allah, ini hadis Nabi, masya-Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa dikehendaki Allah Taala itu saja yang berlaku. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki Tuhan takkan berlaku. Jadi semua ni menterjemahkan masyiah,
ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan tauhid khas am yang kita belajar ni Usuluddin membina akidah. Bahawasanya apa? Kita beriktikad bahawa bagi Allah Taala itu adanya al-iradah. Ya, adanya iradah. Allah Karim. Adapun sufiah tidak dipandang kan ni. Dia memandang dengan batin mata hati dia yang telah dibersihkan terang bahawa semua ini adalah penterjemahan mazhar bagi iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pada makna ketuhanan, ya, iaitulah terkaya ia dari yang lain, sebaliknya yang lain terikat dengan dia. Jadi tidak ada satu benda yang terlepas daripada iradatullah. Maka sila pandang. Nak memandang tu kena buat kerja lah tuan-tuan. Kena lap cermin kalbi dia supaya makin terang. Itu digunakan dengan zikrullah, riyadah dan mujahadah. Adapun ulama Usuluddin dia sekadar membina akidah. Dia bila bina akidah, maka terlepaslah kita daripada syirik, kekufuran. Akidah sah. Tapi kalau sekadar akidah saja, jadi tak proses lagi, ini yang jadi golongan asi. Ya, dia yakin Tuhan tu ada, tapi dia tak perasan Tuhan tu ada. Dia biasa kan ni. Dia yakin Allah Ta'ala tu bersifat kudrah, iradah, tapi dia tak berapa perasan kudrah Tuhan. Sebab dia asyik memandang kudrah makhluk, iradah makhluk. Ini proses lagi sikit di situ je. Jadi oleh kerana tu jiwa mereka jadi golongan ghafilin lalai. Bila lalai, jadi mudahlah dia ditumbangkan oleh nafsu dan syaitan. Itu dia punca dia. Ya. Adapun ahli sunnah wal jamaah, maka berkata mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala sekalipun menghendaki akan maksiat, maka tiada kasih ia akan dia, dan tiada reda daripadanya, dan tiada menyuruh ia dengan dia. Dia tiga perkara tu jaga dan suruh, kehendak, reda. Suruh, kehendak, reda. Suruh dengan reda dia lazim. Tiap-tiap benda yang disuruh dia reda. Tapi tiap-tiap benda yang disuruh, contoh kita ambil kufur Abu Lahab, Abu Jahal kufur. Kekufuran Abu Jahal adalah kehendak Allah Ta'ala. Ya, tapi Tuhan suruh tak? Tuhan tak suruh dan Tuhan tak reda. Ada dia letak situ kan. Ya. Iman Sayyidina Abu Bakar, iman itu disuruh, iman itu diredai, dan iman itu dikendaki berlaku. Tiga benda berlaku pada Sayyidina Abu Bakar, dia berlaku tiga. Iman maknanya Tuhan kendak, sebab itu dia beriman, dan iman tu disuruh, dan iman tu diredai. Semua yang tak lazim dia kehendak, ya, makna dengan yang lazim ialah suruh dengan reda. Kehendak dengan suruh tak lazim. Ada kala disuruh tapi dia tak kehendak berlaku. Dia suruh beriman, tetapi Allah Ta'ala tak tentukan dia sebagai orang beriman. Sebab apa? Itu kehendak dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mu jangan tanya apa aku buat Tuhan tu. Kamu akan aku tanya besok. Ya, kenapa Tuhan jadi tu tak boleh tanya. Ya. Dia ada seorang cikgu kan, dia tak boleh mengajar berapa hari. Dia pening. Dia jumpa saya, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan orang kafir tu semua Islam? Ya, kan baik semua masuk syurga je. Macam mana tak dia? Saya kata, itulah Tuhan. Oh, lagi dia pening. Jawapan dia senang, itulah Tuhan. Oh, pening kepala dia tu. Ya. Allah Ta'ala ni fa'alul lima yurid. Dia buat apa dikenak. Sebab dia menguasai segala-gala. Dia buat satu perkara, tak perlu buat mesyuarat agung, tak perlu buat mesyuarat Dewan Harian, tak payah. Keputusan dia. Kalau dia macam kita kan bermesyuarat, bermakna menunjukkan kita lemah. Kita berhajat kepada buah fikiran orang, buah fikiran. Itu makna lemah. Dia maha kuasa. Satu. Habis tak zalim ke? Tidak. Sebab tu hak dia. Ya, hak dia. Kita ada baju 10 helai, kita nak pakai, nak bagi orang, nak buat kain buruk, nak buat apa, tahu tak, hak kita, buatlah nak. Tapi kalau hak orang, kita kena jaga. Jangan tak ikut hak dia, kita pemberi amanah, jadi zalim, kita tak ikut kena dia. Dia suruh dia, kita nyanyi buat lain. Tu. Maka kita milik siapa? Milik dia. Ya. Di situ kalau kita pandang mendatangkan gerun kita. Mujur Allah Ta'ala pilih kita jadi orang beriman. Dan kalau jadi sebalik, mengaung kita dan itu maknanya nikmat besar ialah iman dan Islam Tuhan taksiskan, kita memperolehinya. Sebab kalau dia tak bagi, wal ayazabillah, ya. Sebab kita tak ada bayar deposit apa kan, dia bagi peri-peri ni.
Maka berkata mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala sekalipun menghendaki ia akan maksiat. Sebab apa dia kendak? Sebab makna ketuhanan ni di sini penting kan kita memahami makna uluhiyah yang disebut dalam firman Allah Ta'ala apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Antumul fuqara, di mana fuqara ni ulama keluarkan apa makna ketuhanan? Iftikaru kulli ma siwa ilai. Itu makna ketuhanan. Yang kedua, ghani tu sifat istighna ila an kulli ma siwa. Kita tengok hebat tak hebat ulama mutakallimin, ulama usuluddin. Satu ayat tu beribu kitab dikarang. Makna ketuhanan. Bila sebut Tuhan, dua benda ni kena ada. Sebab tu bila kita nafi isbat la ilaha dengan makna la mustaghnan an kulli ma siwa wa muftakirun ilai kullu ma ada illallah, bawa isbat. Tidak ada Tuhan, makna tidak ada zat yang dia ni tak berhajat pada siapa, dia terkaya. Dan sebaliknya semua benda tak terlepas dari dia. Tak ada zat macam ni, illallah, melainkan Allah, dia kita isbat. Bermakna bila sebut Tuhan, tidak ada satu zarrah boleh terlepas dari dia. Kalau ada satu zarrah aja, satu atom benda kecil, dia tak ada kait mengait dengan Tuhan, wujud dia tak kait Tuhan, batal makna ketuhanan kan. Bila batal makna ketuhanan, mana mungkin boleh ada sekalian makhluk. Sebab yang boleh mengeluarkan ijad, nikmatul ijad, mengada tu mesti taraf dia tu bertaraf dengan taraf ketuhanan. Ya, kena faham situ betul-betul tu. Bila kita faham makna ketuhanan, bermakna semua iftikar berhajat kepada dia. Kalau tak berhajat pada dia, ada terlepas jawab dia, batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, alam ni takkan ada. Sekarang adanya alam menunjukkan ada zat yang bersifat dengan ketuhanan. Itu Allah Ta'ala. Itu sebab kita tengok dia pada alam, tak kita kena nampak dia. Ya, nampak dengan fikiran tu peringkat tauhid am. Kalau nampak dengan syuhud musyahadah tu peringkat khas. Ya, itu biasa dia tuan-tuan ni. Sebab tu dia kata semua ni mazhar. Fa ainama tuwallu fasammah wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, depan, belakang, kiri kanan, atau semua wajah, ai wajhu tajalli. Ya, semua tu menunjukkan seolah-olah pokok, kayu, kayan, langit, bumi semua mengatakan Allahu mawjud yattasib bi sifatil kamalat. Lau lam yakun kadzalik lam yujad syai'un minal awalim. Kalau tak semenikan satu alam pun tak ada. Jadi terang-terang alam ni sebagai dal, dia menunjuk kepada madlul ila wujudullah. Ya, terang tuan-tuan ya. Dia kalau faham tuan-tuan, kita berjalan terasa daripada dia semua. Kita tengok pokok kayu katan semua terasa. Itu yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat dengan mata kasar aku ni suatu, melainkan mata dalam aku dah nampak dia dah. Ya, tapi kena ra'ah pertama tu ra'ah basar, ra'ah kedua basariah. Jangan pakai ra'ah kedua basariah, kufur. Ya, aku tidak lihat, mana lihat dengan mata kepala, melainkan aku lihat dia sebelum. Lihat dia tu lihat basariah, dengan makna musyahadah, paling kurang pun muraqabah. Itu maksudnya. Allah. Maka tiada kasih ia akan dia, dan tiada reda ia daripadanya. Maksiat tu Tuhan tak reda, Tuhan tak kasih, tapi dia kena. Sebab apa dia kena? Sebab kalau maksiat tu berlaku terlepas daripada taksis iradat, batal makna ketuhanan kan. Dia pergi situ tuan-tuan dia pergi situ cedera dia. Kalau maksiat tu berlaku, tiba-tiba maksiat tu bukan kehendak Tuhan, bermakna maksiat tu berlaku sendiri. Bila berlaku sendiri, bermakna ada benda terlepas dari taksis iradat. Kalau ada benda terlepas taksis iradat, batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, alam ni takkan ada. Ya, jauh dia pergi tuan. Tu rangkaian antara kita dengan dia. Ya, tak terlepas. Sebab tu faham makna ketuhanan betul-betul, mudah akal kita mengisbatkan. Nak terang lagi, riyadhah mujahadah di musyahadah tu lagi terang. Ya, tu peringkat dia. Dia pergi ilmu yakin, mana yakin bil ilmi. Ini usuluddin. Kalau yakin naik ke atas ainul yakin, hakul yakin, itu dah naik. Tu jalan semua bukan dengan ilmu, dengan riyadhah wal mujahadah. Lain pertama dia mesti ada tu. Yakin bil ilmi. Dia panggil ilmu yakin. Tu. Allah. Di sini keliru banyak ni. Dia kata kalau makna dia betul, dia menang. Kalau dia kalah, makna dia tak betul. Itu tak betul. Ya. Kalau begitu Nabi tak betul ke dalam perang Uhud? Perang Uhud Islam menang ke? Atau sebaliknya? Sebaliknya. Sebab tu makna berlaku tak semesti menunjukkan redha. Ya, tapi suruh menunjukkan redha. Bila dia suruh memang dia redha benda tu. Ya, tapi kena tak semesti.
Ada benda kendak yang dilakukan tu dia reda, dikendak. Ada kala dia tak reda tapi dikendak berlaku. Bahkan murka ia akan dia, atau akan maksiat, dan benci ia akan dia, dan melarang ia daripadanya. Dan inilah perkataan sekalian salaf semuanya. Maka berkata mereka itu, masya Allahu kana wa man lam yasha wa ma lam yasha lam yakun. Barang yang dikehendaki oleh Ta'ala akan ada ia, nasai ada. Dan barang yang tiada menghendaki ia akan adanya, nasai tidak akan ada. Ini hadis ni dalam azab Sidi Ahmad bin Idris disuruh banyak baca. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ini memantapkan lagi pandangan dalaman kita kepada takhsisul iradah. Kemudian berkata muhakkikun, daripada ahli sunnah bermula iradah di dalam Al-Quran dia ada dua macam. Pertama, iradah yang bangsa syarak. Kedua, iradah yang bangsa menjadikan. Ya, maka iradah yang bangsa syarak itu mengandung ia akan kasih dan redha. Sebagaimana firman Ta'ala, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, yuridullah, arada, yuridu, iradah. Itu maknanya. Ya, jadi mengendaki, berkendak Allah Ta'ala dengan kamu akan mudah. Ini syarat. Mana kita mengadakan benda memudahkan, jangan memayahkan. Itu maknanya dituntut oleh syarak. Syarak tak menuntut kita menyusahkan. Ad-din yus, ya, agama tu mudah. Tapi mudah jangan tinggal. Kita agama mudah tak semayang, bukan. Mana mudah tu jangan tanpa peringkat kita memberati daripada yang digariskan, ya, oleh syarak, kan? Kita ambil semayang, walaupun bunyi zahir, walau satu bulu roma kalau tak kata tak sah. Tapi cara rasa dia mudah. Zan je dah cukup. Kita ambil semayang, kita zan dah kata cukup tu. Tak payah nak benam kepala rengkola kan. Namun benam kepala rengkola, ambil kaki untuk kola, wah berat kerja. Ya, atau tambah peringkat tu, sebab agama tak suruh tambah peringkat tu. Ya, tambah peringkat kita beri kemudahan. Mana sini mana iradah syar'i. Ya, iradah syariat, mana Tuhan kendak, mana benda tu akan lebih pahala. Itu maksud dia. Wala yuridu bikumul us. Dan Allah tak nak kita ni menyusah payahkan. Kita tak suka susah payah. Itu maknanya. Jadi makna bentuk iradat sini syarak. Dan firman Ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah Ta'ala menghendaki akan menerima taubat atas kamu. Ini bentuk syarak. Ada pun iradat bentuk menjadi, maka melengkapi ia akan segala yang baru. Misal, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Dan tapi Allah Ta'ala memperbuat ia akan barang yang menghendaki ia akan dia. Menghendaki dengan makna taksis, bukan makna menghendak dengan makna yahtaj. Kalau berkendak dengan makna berhajat, itu tak boleh pakai. Itu menunjukkan kelemahan Allah Ta'ala. Itu mustahil. Makna taksis, menentu. Jadi semua ni tak terlepas daripada taksis iradat Allah Ta'ala. Dan lagi firman-Nya, faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Maka barang siapa mendaki Allah Ta'ala menunjukinya kepada agama ni, nasaya meluas ia akan hatinya kerana menerima akan Islam. Ya, Tuhan kata apa? Yahdiyahu yas'arah sadrah. Sadar ni lapisan pertama, tuan-tuan ni. Sadrun lapisan pertama tu. Bagi nama qalbi, hakikatul insan, hakikat insan ni, roh kita ni banyak nama, kan. Peringkat lapisan pertama dipanggil sadar ni dalam ayat ni. Bila seruan Islam tu tembus masuk dada sadar, maka orang tu beriman. Ya, kalau tak tembus, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ni pun dia tendang balik. Ya, ayat datang, hadis datang, dia tendang balik. Mana dia tak lepas peringkat sadar. Itu peringkat lapisan pertama. Kalau dia naik lapisan kedua lagi, itu peringkat qalbi. Tu dah kuat lagi tu. Ya. Innan nura idza dakhala al-qalb infasaha wa syarah. Ya, kilah alizalika min alamati allati tu'rafu biha qala na'am at-tajafi an daril ghurul wa inaba ila daril khulud wastidlal lil maut qabla nuzulil maut. Ya, mana nur tu bila masuk dalam qalbi, itu peringkat qalbi dah tinggi kan. Ya, daripada sadar. Hati tu akan lapang, tenang. Sahabat tanya dia tanda, lebih kata 3 tanda. Pertama, hati dia renggang daripada dunia yang menipu daya. Dia ambil dunia yang tidak menyesatkan dia, yang boleh bawa jalan Tuhan.
Dan dia buat persiapan mati sebelum dia datang kematian. Artinya di antara tanda-tanda nur sudah masuk dalam kalbi. Sebab tu orang yang semayang pun semua ada nur. Kalau tak ada nur dia tak nampak masjid kan. Cuma nur tu biasa, ada 60 watt, ada 100, ada macam lampu tidur, ada kuyu. Ada macam spotlight 2650. Wah, itu jauh peniti dia nampak tu. Tu para aulia punya. Dosa kecil pun dia terperanjat dan itu biasa nur. Dan iradat yang kedua ialah dikenakinya dalam perkataan sekalian orang Islam mana masya-Allah kan wa ma lam yasha lam yakun tadallu. Apa dikehendaki Tuhan dalam masyiat dia itu yang berlaku. Apa tak dikehendaki takkan berlaku. Atau berhubung dengan iradat dengan makna dua makna. Kemudian la tabluhu arha al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Wallahu a'lam.